Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itulah daripada surah At-Taubah ayat 129 ya. Baik, dia part of the ayat lah ya. Ayat dia yang sebenar, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kita pergi ke belakang lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Kenapa yang dinukilkan atau dimasukkan oleh si pengarang hanya part of the ayat, sebahagian saja daripada ayat ini. Ya. Kerana ia bersumberkan daripada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam beberapa kitab sunan. Antara yang top ialah dalam Sunan Abi Dawud daripada Abi Darda. Dan An-Nawawi rahimahullah memasukkan zikir ini dalam bab apa yang perlu kita baca setiap pagi. Ya, lepas tu dalam bab ni pun dia masuk koleksi zikir pagi petang lah tu. Betul lah tu. Ya. Hadis ni hadis Abi Darda, di mana katanya, kata Rasulullah SAW, man qala, sesiapa yang berkata, fi kulli yaumin, setiap hari, hina yusbihu, ketika dia berpagi-pagi, mana in the early morning. Kemudian wa hina yumsi, ketika dia berpetang-petang. Apa yang dia baca? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sab'a marrat. Sab'a 7. Ya. Marrat mana kali. Apa maksud dia? Maksud dia hasbiyallah. Mana hasbiyallah? Cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. La ilaha illahu. La ilaha, tiada Tuhan. Illa, melainkan. Hu makna dia. Kata ganti nama diri ketiga. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut diri dia sendirilah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan kata ganti nama diri. Dalam bahasa Arab kita panggil isim dhamir. Dalam bahasa Inggeris kita panggil pronoun. Dalam bahasa Melayu kata ganti nama diri lah ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Ya. Macam kisah Nabi Yunus kan, dia duduk lampu ikan. Apa yang dia baca? Kata Allah. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi Tuhan melainkan engkau. Maha suci engkau, aku di kalangan orang-orang yang zalim. Ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala guna juga la ilaha illa hu. Tiada Tuhan melainkan dia. Aku, engkau, dia, itu semua kata ganti nama diri. Ya. Yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Alaihi tawakkaltu. Ke atasnya aku berserah. Kalau anak translate word by word lah macam tu lah. Tapi kalau bahasa Melayu yang standard, aku menyerah diri kepadanya. Ataupun aku berserah kepadanya. Wahwa rabbul arsyil azim. Dan dia lagi. Pasal kata ganti nama kan. Rabbul arsyil azim. Rabb makna Tuhan. Ya. Al-arshi, arash. Tahu arash ya? Arash ni ialah singgasana Allah. Throne of the God. Kita tengok sultan kita ada tempat singgasana dia. Cantik. Itu arash. Raja atau sultan yang ada sekarang lah. Tapi ini arsyur rahman. Arsyullah. The throne of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang mempunyai singgasana yang agung. Kita pun tak tahu hakikatnya bagaimana. Ya? Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Kafahullahu ma ahammahu. Allah Ta'ala akan mencukupkan keinginan dia. Ataupun apa yang dia mahu. Apa yang dia inginkan. Min amri dunia wal akhirah. Daripada urusan dunia dan akhirat. Jelas? From now on, tuan-tuan bacalah 7 kali pagi, 7 kali petang. Seumpama yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Dan disarankan juga oleh para ulama kita dalam buku-buku zikir mereka. Hatta Nawawi pun masuk dalam bab zikir pagi dan petang. Ya, amat-amat digalakkan untuk kita beramal. Walau bagaimanapun, on top of that, kalau tuan-tuan nak tahu dari sudut status hadis ini, ulama khilaf sebenarnya apakah ia berasas pada hadis yang sahih atau tidak sahih. Di mana sebahagian daripada mereka, daripada buku-buku yang kita rujuk lah, ya, mengatakan bahawa ia adalah hadis yang hasan ataupun la ba'sa bihi, mana hadis ni hadis yang okey lah, mana hadis yang tidak dhaif. Ya, dan antara yang huraian benda ni ialah Syekh Abu Usamah Al-Hilali dalam buku Syarah Al-Askar beliau, yang saya lihat beliau optimis
dan mengatakan bahawa hadis ini tidak ada masalah sama sekali. Rijaluhu rijalus siqat. Periwayat dia adalah di kalangan orang-orang yang siqat. Walau bagaimanapun jika kita lihat tahqiq ataupun explanation daripada sebagai ulama-ulama hadis yang lain, kita tak nafilah sebagian kata hadis ini hadis yang tidak sahih lah, hadis yang dhaif. Ada periwayat tu dia dipertikaikan. Ala kulli hal ia boleh diamalkan insya-Allah. Sebab tu dia memasukkan Syekh Abu Samah memasukkan dalam buku zikir ringkas ini. Dan kalau dhaif sekalipun boleh amal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yajuzu istihabul amal bil hadis ad-dhaif ma lam yakun mawdu'an. Harus dan digalakkan beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Dalam bab zikir doa macam inilah, tarikh fadailul amal dan sebagainya. Hukum hakam tak boleh lah. Tapi kalau bab amalan begini boleh, harus, malah digalakkan. Ma lam yakun mawdu'an, selagi mana dia tidak palsu. Ya. Dan sebagai ulama yang lain bila mensyarahkan buku Azkar Nawawi, sebab ada komentar dalam buku Azkar beliau, macam Ibnu Hajar dalam syarah Azkar beliau, Tuhfatul Abrar. Kali itu kan yang Nawawi ni dia very simple. Dia kata asalkan tidak maudhu'. Sebenarnya ada parameter yang lain lah, bukan tak maudhu' saja. Sebenarnya ada 3 lah. Pertama, dia tidak terlalu dhaif dan biarpun syadidat dha'af. Yang melibatkan peribadi-peribadi periwayat. Kalau setakat terputus anak biasa tu okey. Biasanya terlalu dhaif ni bila melibatkan periwayat yang dituduh sebagai pendusta, periwayat hak tak bagus. Yang kedua, jika dia an yakuna lahu tahta aslin kalau dia dhaif tapi dia hanya menjadi ontok kepada amalan-amalan sedia ada, maka dia tidak ada masalah. Yang tak boleh ni kalau dia seolah-olah macam amalan yang baru, itu tak boleh. Ya. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, la yang taqadus subut wa inna ma yaqadul ihtiyat. Jangan kita kata dia sahih daripada Nabi pula. Of course lah, jangan kita anggap ia sunnah sabitah an Rasulillah. Confirm ini sunnah Rasulullah. Tapi kita mengambil jalan tengah, itulah al-ihtiyat, yang ini berjaga-jaga. Boleh jadi kita kata ia daripada Nabi, boleh jadi ia bukan daripada Nabi. Kalau hak jenis tak ringan-ringan ya. Ala kulli hal boleh diamalkan ya. Tuan-tuan apalah pokok tuan-tuan ada hafal sebelum ni.